Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dapat lagi bertemu dalam program kita ini, iaitu program mempelajari ilmu Nahwu dan Saraf pada hari yang ke-13 kan? Ya, ya. Alhamdulillah. Maknanya kita dah habis 10 hari yang pertama. Dan insya-Allah selebihnya sepatutnya kita insya-Allah bertambah gigih lagi lah. Sebab makin ke hujung insya-Allah patutnya lebih lagi, sebab dikatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari yang terakhir. Tetapi walaupun dikata 10 hari yang terakhir, tapi tidak ditetapkan juga. Boleh jadi lebih awal, boleh jadi akhir. Itu tergantung kepada kehendak Allah di mana dia letak malam Lailatul Qadar. Jadi oleh kerana itu kita kena pulun beribadah pada bulan puasa ni pada setiap malam. Bukan tunggu 10 malam terakhir saja. Dan lebih sedikit lagi hari ganjil malam terakhir 10. Kalau hari ganjil tu berapa hari je, tak 5 hari je, lepas tu sebelum tu kita tak buat, jadi adalah satu kerugian. Kerana malam apa pun di dalam bulan puasa ni dia punya balasan dia insya-Allah lebih daripada malam yang lain, lebih daripada bulan yang lain. Oleh kerana itu insya-Allah sama-samalah kita memohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hati kita untuk beribadat dengan bersungguh-sungguh di bahagian akhir daripada malam-malam bulan Ramadan. Insya-Allah semoga dengannya kita dapat mendapat beribadah pada malam Lailatul Qadar yang balasan dia adalah pahala untuk 1000 bulan. 1000 bulan tu lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lebih kurang macam itulah. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Sebab umur kita pendek. Umur kita ni tak panjang. Kalau panjang-panjang pun sampai 100 pun, kalau tak dapat Lailatul Qadar sikit sangat. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar, dapat berapa kali bulan puasa kita dapat Lailatul Qadar, kita kalikanlah dengan 1000 bulan. Jadi kita mengharapkan kita ni dapat Lailatul Qadar tu pada tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan Ramadan. Dengan syarat kita bersungguh-sungguh atau pulunlah bahasa kitanya ni supaya kita melakukan ibadah insya-Allah. Jadi di antara ibadah kita pada hari ini ialah untuk mempelajari ilmu Nahwu yang Saraf dengan tujuan untuk memahami makna ataupun maksud Al-Quran. Jadi kita masih lagi pada bab sulasi yang tak ada tambahan ataupun kita panggil sulasi yang mujarad. Salasi mujarad maknanya seluruh perkataan, perbuatan, huruf yang tak ada tambahan ataupun mujarad. Dan depan ni kalau sempat hari ni, kalau tak sempat insya-Allah kita akan pergi kepada sulasi madhi, maknanya sulasi 3 huruf yang bertambah. Dia tambah dia punya huruf. Jadi hari ini kita masih lagi bab 6. Bab 5 dah sudah. Bab 5 dah sudah. Hari ini insya-Allah bab 6. Bab 6 ni apa dia?
Ba'dam ni fa'il ainnya bagi bawah dan dia punya fa'il mudhari' pun ainnya bagi bawah. Ataupun wazannya fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Di dalam buku yang kita pelajari, buku nota yang kita pelajari ini, pada muka surat 58. 58. Bagaimana nota ni? 58. Muka surat 58. Jadi muka surat 58 tu membincangkan tentang fa'il 6 ba' dan ba' kita ba' yang ke-6. Ba' yang ke-6 adalah ba' fa'ila yaf'ilu. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dah familiar lah dengan bab 1 hingga bab 5. Hari ini kita bab 6. Jadi bab 6 ni, dia tulis di sini, bab 6 ni memiliki wazan fa'ila yaf'ilu. Dan diingat dengan menggunakan rumus. Ini dibagi rumus dulu yang kita belajar dulu. Rumus ni atau formula, iaitu kini. Kini itu I dengan I. I itu maknanya bagi bawah. Manakala I yang kedua pun bagi bawah. Maknanya ain pada fa'il madhi bagi bawah dan ain pada fa'il mudhari' pun bagi bawah, iaitu yaf'ilu. Fa'ilu yaf'ilu. Jadi apakah perkataan yang terkandung di dalam bab ini? Sebenarnya tak banyak. Tak banyak. Yang tak banyak tu bukan perkataan tu tak banyak. Sebenarnya banyak. Tapi yang sihat. Yang sihat tu apa dia? Sihat tu fa'il mudhari' yang tak ada huruf sakit di dalam. Huruf sakit tu apa dia? Huruf sakit tu huruf alif, waw, ya. Jadi dia ambil ni huruf sihat saja dulu. Sebab kalau huruf sakit tu dia lebih berbelit-belit. Huruf sakit tu bukan huruf yang sakit, tapi kita punya memahamkan tu yang sakit. Jadi dia panggil huruf sakit. Jadi huruf sakit ada banyak, tapi dia tak masukkan di sini, hanya dia bagi huruf yang sihat. Huruf yang sihat tu, contoh yang dibagi sini adalah hasiba. Hasiba tu makna mengira. Fa'il madhinya hasiba, sin bagi bawah. Manakala fa'il mudhari' dia yahsibu, sin pun bagi bawah. Maknanya ain pada fa'il madhi pun bagi bawah, ain pada mudhari' pun bagi bawah. Inilah yang dinamakan bab 6. Jadi dia punya mazdar dia hisbanan. Hisbanan ini adalah general lah. Bab lain pun digunakan yang juga fa'lan. Ataupun isim fa'il. Isim fa'il dia punya rumus dia ataupun dia punya wazan dia fa'ilun. Fa dan ain tu bagi bawah. Jadi fa'ilun tu adalah wazan untuk isim fa'il bagi yang 3 huruf. Manakala isim maf'ul ikut ija maf'ul. Ija maf'ul adalah tambah mim tambah waw. Daripada tambah mim tambah waw jadi maf'ulun. Maf'ulun. Itu isim maf'ul. Isim maf'ul maknanya benda yang dikenakan, tindakan. Kalau mengira, benda yang hasibun maknanya orang yang mengira. Kalau sekiranya mahsubun, benda yang dikira. Boleh jadi benda, boleh jadi orang. Kalau fi'il amal dia if'il ataupun ahsib. Ahsib adalah fi'il amal kepada hasibah. Kalau fa'il nahi dia, fa'il nahi la tahsib. Yang ini kita dah belajar. Yang ini ikut formula, tak ada yang salah. Kemudian fa'il amal pun ikut formula, tak ada yang salah. Yang tak ikut formulanya, hasibah yahsibu. Ini kena hafal. Ataupun kena beri perhatian. Hisbanan pun dia tak ikut formula. Yang ini ikut apa yang kita dengar daripada orang Arab. Jadi fa'ilun ni ikut formula. Formula dia tambah alif dan sin bagi bawah. Jadi fa'ilun, hasibun. Begitu juga dengan fa'ilun tambah min dengan waw. Jadi itu adalah mengikut dia punya formula. Jadi mengikut formula ni kita mudah.
Yang payahnya yang ni, yang hasiba, yahsibu, hisbanan. Yang ni tak nak kita kena beri wataian kerana dia tak boleh nak ikut formula. Tak ada formula. Jadi oleh kerana tak ada formula, kita kena hafal lah. Kita kena ambil perhatian. Jadi belajar ilmu nahwu dan saraf ini juga termasuk balaghah, dia memerlukan otak kita menghafal. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Sebab dengan cara kita menghafal benda-benda ni semua, otak kita akan mudah menghafal benda-benda lain. Masuklah dalam menghafal Quran. Kalau kita boleh hafal dia punya yang ini, insya-Allah menghafal Quran adalah perkara yang tidak begitu payah kerana kita menghafalkan ilmu-ilmu balaghah ataupun ilmu nahwu dan saraf. Jadi itulah dia bab yang ke-6. Tetapi ada satu lagi perkataan yang termasuk dalam bab yang ke-6 ni, tetapi tidak dimasukkan dalam jadual ni, iaitu perkataan naimah. Naimah itu maknanya adalah nikmat, seronok. Naimah. Jadi ain tu bagi bawah. Naimah. Kemudian dia punya fa'il mudhari' dia yan'imu. Yan'imu. Kemudian dia punya masdar dia na'matun, ataupun boleh juga na'amun. Jadi boleh juga na'matun, boleh juga man amun. Minun aimin. Man amun. Jadi dua-dua itu adalah dia punya. Kemudian dia punya isim fa'ilnya naimun. Naimun ni maknanya orang yang dapat nikmat. Kemudian man-umun tu adalah isim maf'ul dia, iaitu benda yang dimanfaatkan ataupun yang mendapat nikmat. Okey, yang dinikmatkan. Kemudian dia punya amar dia ikut dia punya jujuran, tambah alif sebelumnya jadi an-im. Tetapi an-im tu sebenarnya tak ada kataan tu. Sebab dia sifat. Macam mana dia suruh kita buat bersifat, dia tak jadilah benda yang dia tak boleh kita dapat. Jadi begitu juga la tansib. Jangan nikmat. Jadi tak bolehlah, itu tak ada kataan tu. Jadi fa'il amar dia dengan fa'il nahi dia tak ada. Sebab tak sesuai dengan makna dia. Jadi oleh kerana itu kita berhenti pada isim maf'ul saja. Jadi naima, yan'imu, na'matan ataupun na'matun, atau dia punya isim maf'ul, isim fa'il dia adalah na'imun, dan isim maf'ul dia adalah man'umun. Kat tu. Sebab tak ada dia punya fa'il amar dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya dengan ini maknanya kita dah sampai ke bab yang ke-6. Sampai yang bab ke-6. Jadi di sini ada dia punya tip mengetahui fa'il mengikut wazan yang sama. Tip dia. Sami'ah. Jadi ya sami'ah. Sami'ah maknanya Mendengar. Jadi maknanya banyak benda ni ikut kita mendengar orang Arab cakap. Jadi yang itu dijadikan sebagai ilmu nahwu. Jadi bila diperhatikan dari wazan sulasi mujarrad ni maknanya yang tak ada tambahan. Tiga wazan yang berbentuk fa'il madinya sama-sama fa'ala. Sama-sama fa'ala iaitu bab 1 hingga bab 3. Bab 1, bab 2, bab 3 madinya fa'ala. Tetapi dia punya mudhari' dia tidaklah fa'ala juga. Ain dia yang ini bagi atas. Ya, jadi kalau bab 1 ain dia bagi dhammah. Kalau bab 2 ain dia bagi bawah. 3 ain dia bagi atas. Sama-sama atas. Tetapi apabila fa'ilah tu hanya 2 saja, iaitu bab 4 dan bab 6. Manakala fa'ula 1 saja, iaitu bab 5. Bab 5. Jadi itu adalah dia punya
apa namanya, kesimpulan lah supaya kita dapat cepat tangkap dia ni berada dalam bab mana. Dan bab-bab ni perlu jadi tahu. Malah kita perlu kesan ataupun perlu perhatikan sesuatu kataan tu daripada bab mana. Supaya apabila kita nak buat dia punya fa'il mudhari' dia betul barisnya. Kalau kita tak tahu bab mana, kita tak boleh nak bagi dia punya ain dia bagaimana apabila mudhari'. Jadi oleh kerana itu, kita kena beri perhatian kepada baris tu. Kalau kita silap baris, boleh jadi makna dia sudah lari. Jadi wazan fa'ula sudah pastilah bab 5. Bab 5 ni adalah fa'il yang bersifat ataupun yang menunjukkan keadaan sifatlah, naat ataupun sifat. Jadi dia ni adalah perkataan merupakan sifat. Sebab tu dia tak ada fa'il amar, dia tak ada fa'il nahi dan sebagainya. Kemudian apabila wazannya fa'ila, selain daripada hasibah, maka mengikut wazan yang keempat. Sebab wazan yang keempat, fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Jadi itu wazan yang keempat. Jadi kerana satu-satunya mauzun fa'il sahih yang mengikuti wazan yang keenam hanyalah hasibah. Dia beritahu di sini yang mengikut hasibah yahsibu hanyalah perkataan hasibah dan juga naimah. Dua perkataan ni. Tapi di sini dibagi satu, tak apalah. Jadi maknanya kalau fa'il tu bahagian yang ke fa'ila yang selain daripada hasibu adalah dia mengikut iaitu fa'ila yaf'alu. Okey. Kemudian tidak ada tip baku. Tip baku ni maksudnya formula untuk membezakan bab 1 hingga 3. Hanya sahaja kebanyakan fa'il yang ainnya atau lam fa'ilnya huruf halki. Orang yang mahir bahagian tajwid dia tahu apa dia huruf halki. Huruf halki ada 6 di sini. Hamzah, Ghain, Ha, Ain, Ha. Itu huruf halki. Jadi apabila huruf halki ni duduk di tempat apa? Di tempat lam fa'il. Lam fa'il maknanya fa'ala duduk di tempat lam. Jadi sebagai contoh ma'ana. Ma'anaha. Ma'anaha ni adalah fa'ala, min, fa dia, nun, ain dia, ha tu lam dia. Jadi kalau ha itu di lam fa'il dan juga ja'ala ain tu duduk di tempat ain. Ain di tempat ain memanglah ain, tapi fa'ala maknanya ain fa'ala, kemudian pada dia pun ain juga ja'ala. Jadi kalau macam ni dudukannya, maka dia duduk di tempat bab yang ketiga. Itu cara mudahnya. Kita nak tahu bab ketiga, dia menggunakan huruf lam fa'ala dia, lam dengan huruf ain dia adalah huruf izhar. Kalau huruf izhar, makna dia adalah bab yang ketiga. Mudahnya untuk kita mengenal bab 3 dan juga bab 6 tadi. Bab 6 satu saja hasibah, dan yang keempat bab adalah fa'ila yaf'alu pun kita mudah. Jadi ke-6 tu kita kena tahu dia punya sifat dia. Kena tahu ain dia kat mana. Dengan kita tahu tiap-tiap perkataan tu ain dia adalah berbeza tempat, maka dengan itu kita mudah mencari perkataan tu ataupun meletakkan baris perkataan tu. Sebab fa'il mudhari' dia mengikut baris, mengikut bab. Jadi bab tu menentukan baris dia. Kalau kita tak tahu dia dalam bab mana, maka kita menghadapi masalah untuk kita nak letakkan baris. Okey? Kemudian kita kembali kepada kita punya nota. Nota kita, nota yang belum habis tu, yang ni. Yang ni. Oh.
Ini bab 6. Ini bab 6. Okey. Tuan-tuan dapat tengok betul nota yang saya tunjukkan ni? Okey, dah. Okey, alright. Okey. Ini dia. Jadi bab 6 ni dia punya istilahi dia, tasrif istilahi dia adalah naima yan imun. In im. Ini sebenarnya in im adalah fa'il amar. Dan nak matan adalah mazdar. Jadi mazdar daripada nikmat jadi ke nikmat. Ini bahasa kita lah, nikmat. Nikmat duduk di dalam aircon sebagai contoh, sejuk. Nikmat. Kemudian dia punya isim fa'il dia adalah naimun. Naimun ni mana? Yang nikmat, yang dapat nikmat. Naimun. Ataupun orang yang sebagai pelaku yang nikmat. Yang nikmat tu siapa dia? Boleh jadi orang, tapi boleh jadi peralatan dan sebagainya, boleh jadi benda dan sebagainya. Jadi naimun ni umumnya adalah isim fa'il. Fa'ilun. Ain bagi bawah. Fa'ilun. Ini yang nikmat. Kemudian man'umun adalah yang dinikmat. Yang dinikmati. Tak kisahlah apa benda, yang dinikmati. Benda yang dinikmati. Jadi ini adalah dia punya tasrif istilahi. Yang ini tuan-tuan kena ambil perhatian kerana banyak ayat-ayat dalam Quran kadang-kadang digunakan fa'il madhi, kadang-kadang fa'il mudhari', kadang-kadang fa'il amar, kadang-kadang mazdar yang paling banyak. Ada juga banyak juga yang menggunakan isim fa'il dalam Quran. Ada juga menggunakan isim maf'ul. Jadi semua perkataan ini ada di dalam Quran. Jadi oleh kerana itu apabila kita jumpa perkataan itu kita kena tahu dia ni jenis apa? Fa'il ke, ataupun mazdar ke, ataupun isim fa'il ke, ataupun isim maf'ul. Yang itu kita kena betul. Kalau tak betul, kita tak boleh nak bagi makna. Dan yang jadi masalah lagi, kalau dia punya itu sama. Ada setengah tempat tu sama. Apalagi kalau ayat perkataan itu mengandungi huruf yang huruf sakit. Banyak dia akan jadi sama. Yang barangkali kita bermasalah nak menentukan apa maknanya. Tapi kita belum sampai lagi, kita pergi kepada huruf yang sihat dulu. Jadi itu dia punya tasrif istilahi. Jadi sekarang ni kita pergi kepada tasrif lughawi. Jadi lughawi ini adalah tasrif berubah dari segi bilangan. Dari bilangan 1 kepada bilangan 2 kepada bilangan 3. 1 mufrad, 2 musanna, 3 atau ke atas jamak. Jadi kalau naimah 2. Kalau jamak naimu. Kalau perempuan pula tambah ta mati. Naimat, naimata, naimna. Itu untuk dia ramai. Jadi nun tu nun niswah. Nun untuk perempuan. Begitu juga dengan anti. Naimti. Naim tuma. Tuma 2. Kalau ramai, anti ramai, maknanya awak perempuan ramai. Naim. Jadi yang ni tadi nun saja, yang ni ada tunna. Tunna ni maknanya anti ramai ataupun awak ramai perempuan. Yang lain tu tak ada masalah. Anta adalah awak laki-laki. Bila anta kalau banyak, tu. Kalau ana kalau 1, naim ta. Naim tu ana. Kalau ramai, naim na. Naim na. Na tu menunjukkan nahnu. Itu untuk fa'il madhi. Fa'il mudhari' ingat dia adalah dalam kumpulan yang ke-6. Yang ke-6 ain dia mesti bagi bawah. Jadi semua ain di dalam fa'il mudhari' ini adalah berbagi bawah. Yan imu. Tan imu. Tan imu. Tan imina. An imu. Jadi semua itu bagi bawah. Jadi cara nak
tukarkan nak buat ni mudah saja. Pastikan ain tu bagi bawah. Kalau 2 tambah alif nun bagi bawah. Kalau jamak tambah wa nun bagi atas. Yang ini tambah alif nun bagi bawah. Ini wa nun bagi atas. Untuk jamak. Kalau untuk awak sama. Tambah alif nun awak laki-laki. Tambah alif nun bagi bawah. Tambah wa nun bagi bawah. Cuma depannya huruf ta. Daripada ya tadi ganti dengan ta. Begitu juga dengan mufrad dia. Yan imu apabila kita nak bagikan pada anta jadi tan imu. Jadi tan imu dengan tia sama. Tan imu. Oleh kerana 2 ni sama. Jadi kita tak kelirulah insya-Allah sebab apabila tengok tan imu tia ataupun dia adalah anta. Anta awak laki-laki, kalau yang ini ta adalah ta untuk perempuan dia. Yang ini ta untuk laki-laki awak. Kalau 2 orang, kalau perempuan seorang, jadi tan imina tambah ya nun. Yang tadi tambah alif nun, yang ini tambah ya nun. Bila tambah ya nun? Bila dia mufrad. Anti perempuan bila mufrad tambah ya nun. Ya nun bagi atas. Kalau 2 tambah alif nun macam yang tadi. Kalau jamak jangan tambah wa nun sebab dia perempuan. Bila perempuan kita tambah nun saja. Jadi tan imna. Tan imna. Beza dengan hiya yan imna. Pada hiya tambah yan, tambah pada anti tambah ta. Tan imna. Okey. Lepas tu fa'il amar kita ada formula. Oleh kerana ada formula, kita ambil dia punya fa'il mudhari' dia daripada tan imu untuk membuat fa'il amar. Yang pertama stepnya kita kena buang dia punya ta. Pasal apa ta kita buang? Sebab ta tu adalah huruf mudhari'. Jadi apabila kita buang ta, kita tak boleh baca. Bila tak boleh baca, kita tambah alif di depannya. In. Jadi oleh kerana dia itu adalah fa'il amar, maka dia punya hujungnya kena mati. Jadi in. Kalau 2 in ima. Walaupun mati tapi dia tak tulis mati di sini. Sebab mati di sini dengan cara dia buang nun. Patut in imani. Oleh dia baris mati majzum, maka iman nun bagi bawah tu dibuang. Jadi in ima sahaja. Tak ada nun. Kalau ada nun, maknanya dia hidup, dia tidak mati. Dia tidak bagi mati, dia bagi dhamma. Oleh kerana dia bukan bagi dhamma, maka alif nun yang kita tambah di hujung tu kena buang nun dia. Jadi dia punya baris dia dengan buang nun. Buang nun tu maknanya majzum. Begitu juga dengan kalau jamak. In imu. In imu asalnya ada na lah. Tapi ini bukannya maf'ul, dia adalah majzum. Jadi kita buang dia punya nun sebagai tanda majzum. Jadi semua ini adalah majzum. In ima ni majzum dengan buang nun bagi bawah. In imu jadi majzum dengan buang nun bagi atas. Jadi semua ini majzum. Itu cara nak buat fa'il amar. Fa'il amar. Kalau yang perempuan, ambil dia punya fa'il mudhari' dia. Fa'il mudhari' dia tan imina. Tan imina, step yang pertama kita buang dia punya ta. Sebab ta tu adalah huruf mudhari'. Jadi buang ta, kemudian apabila buang ta kita tak boleh baca. Apabila tak boleh baca kita tambah alif di depannya. Ini sebenarnya hamzah wasal. Tak buang dia tambah hamzah wasal depannya. Jadi in imina. Jadi oleh kerana dia ini mazum, maka nun bagi bawah, nun bagi atas ni imina tambah ya nun tadi. Di sini kita buang nun dia. Bila buang nun tinggallah ya. Ya tu ya mati. Jadi kita baca in imi. Maknanya kita memberi arahan kepada perempuan.
perempuan, pada seorang perempuan. Kalau 2 macam atas juga. Kalau 3 bukan buang dia punya ya nun tadi, tinggalkan nun saja. Iaitu imna. Imna, na ni adalah nasywa. Untuk perempuan ramai, iaitu anti. Untuk awak perempuan yang ramai. Saya harap tuan-tuan mahirkanlah sipil ni, kerana kalau kita tak mahir, kita payah nak beri makna. Kalau kita jumpa kataan ni, mungkin jumpa dalam bentuk musanna, boleh jumpa untuk jamak. Jamak boleh jadi jumpa jamak laki-laki atau jamak perempuan, ataupun anti perempuan dan nahnu dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat faham ini, kita nampak perkataan tu, kita tahu dah makna dia. Jadi maknanya itulah perlunya kita memfamiliarkan ataupun menghafalkan dia. Jadi sekarang ni kita tengok contoh dia di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran menggunakan perkataan na'imah. Na'imah. Jadi ayat yang saya ambil adalah ayat yang surah silap. Maaf, jam azan automatik on. Jadi ayat yang surah ketiga, iaitu surah An-Nisa, kemudian ayat yang ke-103. 103. Jadi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi izkuru ni kataan asalnya zakara. Jadi kalau zakara asalnya sekarang ni apa jadi? Dia di dalam mana ni? Kalau di dalam tasrif lughawi dia kat mana? Kat mana? Izkuru zakara. Dalam Amar jamak. ya. Jamak, tapi jamak apa? Zakara. Izkuru asalnya zakara. Zakara. Maknanya mengingat. Jadi dia dalam bab apa? Izkuru. Bab 1. Bab 1 adalah fa'ala. 30. Okey. Ni'mata. Ni'mata maknanya adalah nikmat. Pada ta tu sebagai apa? Anta tu untuk perempuan. Untuk maf'ul bi maf'ul bih. Ta tu sebagai apa? Anta. Ni'mata. Muzarif tak? Bukan. Single lah. Single apa dia cakap? Ni'mata. Mufrad. Mufrad apa? Muzakkar. Ni'mata. Ana, ni'mata. Iya, ni'mata. Anta. Ni'imah. Ni'mata. Iya, tak ada. Anta lah, mufrad. Mufrad tu Ustaz. Nanti saya tunjuk dia macam mana. Oh, tak boleh. Okey, perlu tahu je lah. Na'imta. Okey. Okey. Nikmat tu adalah nikmat. Ija nikmat adalah nun, ain, min, ta marbutah kan? Okey. Tetapi ini bukan ta marbutah. Tapi ta terbuka. Nikmata.
Kalau dia rubuh ta tu dalam bentuk ta marbuta, kita pakai mata juga. Tapi ini ta tu ta terbuka, mata. Jadi soalannya, sepatutnya dia ija dengan nun ain min ta. Tetapi ta tu ta terbuka. Tetapi biasanya kita ija mata tu ta huruf ta marbutah yang bulat tu. Ini digantikan ta terbuka. Soalannya mengapa? Jadi mengapa ini sebenarnya ini bukan ilmu nahwu saraf lah. Ini adalah ilmu balaghah. Macam mana pun saya nak bagi tahu tuan-tuan tentang sedikit maklumat tentang balaghah pada pagi ini. InsyaAllah ada apa maklumat pada Jadi kalau tengok makna dia dan ingatlah nikmat Allah atas kamu. Wazkuru fa'il amar. Nikmata adalah masdar. Allah lah. Alaikum ke atas kamu. Allah ini adalah fa'il. Fa'il kepada nikmat. Alaikum atas kamu. Jadi kamu naklah ingat kepada nikmat Allah ke atas kamu. Cuma sekarang digunakan nikmata, dia adalah duduk di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi wazkuru ni'mata. Wazkuru ni fa'il. Apabila fa'il ada di menu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia dah ni'mata, sebab itu tarif. Ta ni sebahagian daripada ejaan ni'mata. Kemudian di sini ada catatan di sini. Ta terbuka pada kalimah nikmat itu membawa arti ingatkan nikmat yang telah dinikmati dan yang telah kamu tahu. Maknanya kalau nikmata tar ni adalah ta marbutah, maknanya nikmat itu kamu belum tahu. Kamu belum rasa nikmat. Kamu belum kenal. Tapi apabila disebut ta terbuka, nikmat tu kamu dah tahu sangat dah. Kamu dah pernah rasa. Kamu dah tahu macam mana nikmat tu. Sebab ayat ini duduk kepada dalam ayat yang 103 ni, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi wala tafarraqu tu janganlah kamu ni berpecah belah. Maknanya kamu tahu sangatlah kalau berpecah belah tu memang kamu tak dapat nikmat tu. Tapi oleh kerana kamu dah faham kalau kamu berpecah belah, kamu akan jadi orang yang lemah. Jadi ayat tu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu menjadi orang yang berpecah belah. Ingatlah wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah, apa yang ingat itu? Apa nikmat yang pernah kamu ada tu? Kuntum a'da. Dulu kamu bermusuh. Fa'alafa. Fa'alafa itu maknanya Allah menjinakkan. Menjinakkan siapa? Menjinakkan baina, antara qulubikum, antara kamu. Jadi nikmat yang kamu tahu benda tu akan menjadi nikmat ialah Tuhan akan merapatkan kamu punya ikatan persaudaraan ataupun ikatan hati. Jadi dia nak gambarkan benda itu digunakan nikmata terbuka. Kalau tatun dengan ta tertutup, itu maknanya nikmat kamu belum lalui. Kamu tak tahu apa nikmatnya. Sebagai contoh, Tuhan kata nikmat di syurga. Kamu tak pernah rasa lagi. Oleh kerana tak pernah rasa, dia tak gunakan nikmata terbuka. Digunakan nikmata marbuta. Sebab kamu belum tahu. Yang ini kamu sudah tahu. Sebab itu ingatlah. Bila ingatlah maknanya, kenalah benda yang kita dah tahu. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak ingat? Jadi itulah bezanya. Ayat Quran ni dia penggunaan huruf tu saja mempunyai yang sangat besar. Tetapi itu letak di dalam ilmu balaghah. Jadi tak apalah kita sentuh sikit balaghah pagi ni supaya tuan-tuan dapat pendapat dia punya manfaat dia, insya-Allah. Okey. Ustaz, tanya sikit Silakan. Kalau nikmat tu, kalau ta mabruta, kita boleh sambung ke Allah tu ke?
kalau wazkuru, kalau dia tu wakaf nikmah kan tak? Maksudnya boleh apa? Boleh. Tak, kalau terus baca, kalau ta tu diteruk ke ta marutah, macam mana dia tu baca tu? Mata juga. Nikmat Allah ya? Nikmat Allah ya? Atau dia wakaf situ ya? Dia sama je. Ta Ya. terbuka dengan ta tertutup. Ha. Sama dia punya sebutannya. Oh. Sebutan dia sama, tak ada beza. Tapi kalau dia wakaf situ, dia berhenti situ, dah jadi lain kan? Nikmah ya kan? Janganlah berhenti kat situ. Sesuailah berhenti kat situ. Jangan berhentilah. Jadi sama ada ta terbuka ataupun ta tertutup, kita baca dengan nikmata. Nikmatallah alaikum. Nikmatallahi alaikum. Jadi kan sama. Yang berhenti pun tak kena lah, tak cukup, tak sempurna dia punya makna tu ya. Sama juga dia punya bunyinya. Sebab ta tertutup dengan ta terbuka, bunyinya sama. Bunyi Kalau bagi atas jadi ta lah, bagi bawah jadi ti, bagi atas depan bagi tu, sama. Sama ada dia bulat ataupun dia terbuka. Jadi sebutan dia sama, tapi makna dia lain. Okey. Makna dia lain. Sebutan sama, makna tak sama. Okey Ustaz, terima kasih. Okay. Ada soalan lain lagi? Tak ada ya? Okey. Kemudian ayat yang kedua sebagai contoh kepada contoh bincangan kita ni, iaitu ayat dalam surah apa tadi? Kahfi. Terlindung. Saya punya dia terlindung. Terlindung dah apa nama dia? Kahfi. Al-Kahfi ya. Kahfi. Jadi Al-Kahfi. ayat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kahfi surah 18 kan? Ya. Ayat 1. Jadi masawa buah sunat murtafaqah. Nikmah. Nikmah ni makna dia nikmat lah. Tapi dia ni huruf apa? Dia duduk dalam kategori tasrih mana? Nikmah. Nikmah. Adakah fa'il madhi? Nikmah huwa. Nikmah. 31. Adakah fa'il Nikmah. Nikmat sawa. Nikmas sawabu. Jadi nun ain mati ma. Itu adalah fa'il ke ataupun isim. Kalau isim maf'ul. Kalau fa'il maf'ul. Asawabu nikmah. Okeylah. Ini adalah masdar. Nikmat. Nikmat. Nikmat tu dia adalah musanna. Dia adalah muannas. Yang ini dalam bentuk bukan muannas. Iaitu nikmah. Nikmah ni adalah masdar. Masdar dia sawabun. Sawab ni adalah pahala. Jadi nikmat pahala. Wahasunat murtafaqah, dan tempat istirahat yang indah. Naim ma ni adalah mari atas naimah. Sebab dia sambungan daripada ayat sebelumnya. Jadi ni'mas sawabu wa husunat murtafaqah. Jadi sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ini menceritakan tentang nikmat di syurga. Nikmat di syurga belum dilalui. Jadi belum dilalui, kita tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu, tak ada sini tak buka ke tak terbuka, tak tutup pun tak ada. Sebab kita belum tahu benda tu macam mana nikmat tu. Jadi nikmat tu di sini dia kata fa'il madhi. Tapi fa'il madhi jumun. Jadi nak beritahu bahawa nikmat ni boleh jadi fa'il madhi dan boleh juga jadi masdar. Dua condition. Masdar pun hijaan yang sama, tapi fa'il madhi pun fa'il hijanya yang sama. Patut fa'il madhi ain tu hidup. Ni ama, bukan ni lah. Na ama. Jadi
ini adalah fa'il madhi jamid. Jamid maknanya jumud. Ala fathah yufidu madha. Madhuna. Jadi dia ini adalah fa'il madhi jamid. Jamid ni maknanya jumud. Jumud maknanya dia tak beralih. Dia tak berubah. Fathah dia atas fathah, min di atas fathah, menunjukkan fa'il madhi. Kemudian yafidu berguna untuk di dalam urusan pujian dan juga kesyukuran. Jadi ni'ma adalah fa'il madhi jamid. Di tempat lain kita akan jumpa juga perkataan ini dia duduk sebagai masdar. Ada tempat sebagai masdar. Okey. Jadi kita akan dapat bezakan apabila sebab dia lah. Jadi dia boleh jadi masdar, dia boleh juga menjadi fa'il madhi jamid. Dia bukan fa'il madhi biasa, tapi dia madhi jamid. Jamid tu maknanya beku. Beku maknanya jumud. Jadi Beku jamid. bukan baris atas, tapi baris bawah. Nek mata, apabila nek mata maknanya ta di situ adalah nek ma tak ada ta, tak ada apa. Jadi itu adalah fa'il madhi. Fa'il madhi. Siapa pelakunya? Pelaku dia adalah huwa. Huwa dia mustatir. Jadi fa'il madhi jami' ala fathah yafidu madha. Madhu. Madhu maknanya pujian ataupun kesyukuran. Jadi fa'il lampau maknanya fa'il madhi yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Tetapi baris atas dan digunakan untuk pujian atau kesyukuran. Jadi fa'il lampau fa'il madhi tidak berubah maknanya mabni, tetap berbaris atas min, kemudian digunakan untuk pujian dan juga kesyukuran. Jadi ini bukan biasa punya fa'il madhi. Ini fa'il madhi jami' yang mana kita belum sampai lagi lah. Tapi maknanya apa namanya fa'il madhi jami'. Okey? Jamid. Jami' maknanya jumud. Jumud. Jamid. Jim alif mindal. Jamidun. Jamidun. Dia beku lah. Beku. Dia tak berubah. Perkataan tu tak berubah. Okay. InsyaAllah apabila kita sampai pada bab yang fa'il jamid ni, InsyaAllah kita akan dapat keterangan lebih lanjut lagi lah. InsyaAllah. Yang kalau kita cakap jumud tu ini Jumud pun sama lah juga. Jumud ya. Jumudun kan. Ya, jumudun. Dengan jamid. Baris. Jamid ni maknanya benda yang jumud. Ha. Jumudun penjumutan. Jumudun. Jamidun. Jamid. Maknanya dia berkulah. Dia tak berubah. Okey. Okey. Kemudian surah Taubah ayat 21. Jadi wajannatin lahum fiha naimun mukimun. Jadi naimun di situ adalah naimun di sini adalah mubtada. Dia mubtada. Mubtada apa? Mubtada muakhar. Muakhar maknanya diakhirkan. Dan dia punya baris dia adalah baris dhammah. Dia duduk di tempat mubtada. Tapi sifat dia adalah naimun ini adalah isim fa'il ataupun isim musyabahah. Sebab dia tak ada isim fa'il, tapi dia ada isim musyabahah. Isim musyabahah. Ada isim yang serupa. Jadi naimun ini adalah sifat yang sangat nikmat. Ya dari situ adalah ia menunjukkan keterlaluan. Naimun. Macam Ar-Rahman, Ar-Rahimun. Ar-Rahim, ya tu ia menunjukkan keterlaluan. Sangat-sangat nikmat. Jadi jannatin, surga itu adalah lahum. Surga itu untuk kamu. Fiha di dalamnya naimun. Naimun adalah keseronokan yang
tak boleh nak bayangkan macam mana. Tak ada perkataan nak sebut. Sebab itu kita sebut Allah itu Maha Penyayang. Ar-Rahim. Tak ada perkataan yang nak gantikan Rahim tu dengan ya tu menunjukkan terlalu, maksimum. Sangat-sangat. Jadi surga itu untuk kamu ataupun untuk hum adalah mereka. Mereka ni orang Islam. Fiha di dalamnya na'imun. Nikmat. Jannatillahu na'imun muqim. Kemudian mukimun, ada lagi ya lagi. Mukimun tu adalah na'at ataupun sifat. Sebenarnya na'in pun sifat, mukimun pun sifat. Jadi na'im adalah mubtada, kemudian jumlah fi muhalin jar na'at. Pada siapa? Na'at kepada jannatin. Jadi na'im ni na'at kepada siapa? Na'at kepada syurga. Mukimun pun na'at kepada syurga. Mukimun ni yang maha mukim. Mukim yang maha tetap, yang maha besar, yang maha perkasa. Jadi di dalam syurga untuk mereka yang beriman padanya nikmat yang tak dapat nak bayangkan dan tak dapat nak digambarkan betapa besarnya nikmat tu ataupun betapa banyaknya nikmat tu. Tak boleh nak sebut, tak dapat nak bilang. Kemudian sebelum tu ada lahum. Lahum tu maknanya apa? Lahum tu bagi mereka. La tu adalah huruf jar, hum tu adalah dhamir. Jadi ini jadi satu ayat. Ayat apa? Ayat subi jumlah. Mula dimula dengan lam ni ada huruf jar. Jadi huruf jar kemudian dhamir. Dhamir ni isim. Jadi dua kataan ni lahum adalah subi jumlah. Jumlah maknanya seakan-akan jumlah. Dia bukan jumlah yang lengkap. Dia tak akan difaham kalau hanya baca dia saja. Dia kena ada depannya ataupun kena ada belakang dia. Apabila ada depan dan belakang, baru kita tahu maksud dia apa. Kalau tidak, dia adalah subi jumlah. Subi jumlah, subi ini adalah seakan-akan. Jumlah ayat, seakan-akan ayat. Tetapi dia duduk di mana? Dia fi muhalli raf'in, khabar muqaddam. Jadi dia ada tadi kalau naim ini adalah mubtada, manakala lahum adalah khabar. Khabar muqaddam, khabar yang didepankan. Jadi dalam ayat ini jannatin syurga. Kemudian lahum fiha na'imun mukim adalah khabar. Khabar semua ni. Tetapi dalam ayat lahum tu adalah berbentuk jumlah ayat. Ayat tu duduk di tempat mana? Ayat tu duduk di tempat khabar. Khabar tu hukumnya adalah marfu'. Manakala na'im mubtada. Mubtada hukumnya marfu'. Marfu' dia dengan dhamma. Tapi jumlah tu duduk di tempat na'at. Duduk di tempat sifat. Sifat siapa? Sifat jannah. Jadi sini wa jannatin lahum fiha na'imun. Ini satu sifat. Pada mukimun sifat yang kedua. Dua-duanya adalah sifat. Tapi dalam ayat yang ini daripada na'imun mukimun dia adalah sebagai mubtada. Mubtada. Dan mukimun adalah na'at. Bila na'at dia ada 4 sifat. Yang pertama laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan. Kalau barisnya baris dua sama-sama baris dua. Kalau dia dhamma sama dhamma. Jadi ada 4 sifat yang sama bersama, makna dia adalah na'at. Jadi ini pun na'at, ini pun na'at. Na'at kepada siapa? Na'at kepada jannah, kepada surga. Jadi ini statement Tuhan. Jannatin beritahu kita lahum fiha na'imun mukimun. Jadi kalau kita faham kata na'imun dengan mukimun ni, kita sangat-sangat berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam lingkungan hum ni tadi. Jannatin lahum, agar kita termasuk dalam kumpulan lahum tu. Lahum tu mereka yang beriman yang dimasukkan ke dalam syurga. Itulah maksud lahum di situ. Ganti nama kepada mereka. Jadi kita harap kita adalah
di antara orang yang masukkan kita. InsyaAllah. Amin. Amin. Jannatin na'imun muqimun. InsyaAllah. Nadillahu fi na'im. Sejauh ni ada soalan? Tapi Kalau tak ada, kita teruskan pada contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah surah yang kelima ayat 65. Jadi ini surah yang kelima adalah surah Al-Maidah kan? Ya, ya. 65. Maidah. Maidah, surah Al-Maidah. Surah Maidah, surah yang kelima ayat ke-65. Walau anna ahlal kitabi wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhulnahum jannatin. Jadi ayat ini adalah ayat menceritakan tentang apa? Tentang dia kata walau anna ahlal kitab. Jadi jika sekiranya ahli kitab ni adalah orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ini dia dah ada kitab dah sebelum Al-Quran. Kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi kitab-kitab mereka itu yang dah bawa oleh Nabi sebelumnya. Jadi walau anna ahlal kitab, sekiranya ahli-ahli kitab amanu wattaqau, mereka itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman maknanya meyakini Allah itu esa. Wattaqau, wattaqau maknanya melaksanakan perintah. Wattaqau, orang yang takut. Lakafarna, kami akan hapuskan. Jadi lakafar kataan asalnya adalah kafarah. Kafarah itu adalah kafir. Tetapi apabila sabdu atas fa tu kafarna, lakafarna, dia menjadi hapus. Kafir maknanya menentang. Kafir maknanya tak percaya. Tapi lakafarna maknanya kami hapuskan. Hapuskan apa? Anhum, dari mereka, sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka ataupun dosa-dosa mereka. Jadi kalau sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lakafarna anhum sayyi'atihim, dan kami akan ampunkan dosa-dosa mereka. Apabila dosa-dosa itu maknanya banyak dosa lah. Kesemua dosa-dosa diampunkan. Wala adkhilannahum, kami akan masukkan mereka jannatin, ke dalam surga na'imun. Na'imun maknanya penuh nikmat. kenikmatan. Jadi sekiranya ahli kitab beriman kepada Allah, iman saja tidak cukup, mesti ada syarat yang kedua, iaitu wattaqau, iaitu beriman. Tentu kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka ataupun dosa-dosa mereka, dan tentu kami masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh nikmat. Walaupun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, tetapi maksud dia adalah umum. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Itu janji Allah. Kemudian kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi ayat yang kita nak pergi sekarang ni, yang kita nak fokus ni adalah na'imun. Na'imun. Jadi na'imun ini adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi hukumnya adalah majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Kasrahnya kat mana? Kasrahnya di bawah min. Jadi kalau dia mudhafun ilaihi, mestilah ada mudhaf. Mana mudhaf dia? Mudhaf dia adalah jannati. Jannati. Jadi dia adalah mudhaf. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kepada apa? Kepada adkhilnahum.
adkhilnahum. Jadi maf'ulun bih kepada kami masukkan, makna adkhalna, kami akan masukkan mereka. Masukkan mereka ke mana? Mereka ke dalam surga. Jannatin. Jannatin ni dia berbaris bawahnya kenapa? Kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Manakala yang ini baris bawah tempat mudhafun ilaih. Naimi mi itu dia adalah mudhafun ilaih. Manakala jannati itu adalah maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang pertama mana? Maf'ulun bih yang pertama adalah hum. Adkhalna. Na itu adalah takkid. Na penguat. Penguat. Jadi maknanya sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentu kami tutup kesalahan-kesalahan mereka dan kami tentulah. Penguat dia na tu. Adkhulan na tu adalah dia punya tentulah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh nikmat. Jadi adkhulu, ad'u tu adalah tu adalah saya. Fi'il madi. Jadi kita tengok sini la adkhulnahum. Lam tu adalah rabitah. Namanya lam rabitah. Lam rabitah tu ada lam penguat ataupun lam rabitah ni adalah penyatuan. Pengokohan. Lam pengokohan ataupun lam menguatkan. Adhal tu adalah fa'il madi mabni ala sukun. Adhal mabni ala sukun. Na dhamir mabni ala sukun fi muhalli raf'in fa'il. Dikata na tu adalah fa'il. Tadi saya kata dia adalah huruf taukid. Jadi jangan pakai yang saya, pakai yang ini. Pakai yang ini fi muhalli raf'in fa'il, dia sebagai fa'il. Siapa fa'il dia? Na tu siapa? Kami. Kami tu apa? Kami itu adalah Tuhan. Tuhan. Walaupun dia seorang, dia satu, tapi dia kata kami. Jadi kalau nun tu katakan nun sakdu, nun bagi atas bersakdu, itu ada taukid. Tapi ini tak ada sakdu. Ini na saja. Na di sini mengikut kupasan ini adalah dikata raf'in fa'il. Dia adalah sebagai fa'il. Jadi terima yang inilah, jangan terima yang saya tadi. Yang saya itu silaplah kalau katakan na tu sebagai taukid. Kalau na tu ada sabdu bagi atas, itu betul. Itu taukid. Jadi ini bukan taukid, tapi ini adalah fa'il, raf'in fa'il adalah pembuat, pelaku. Hum adalah dhamir. Dhamir mabni ala sukun. Mana sukunnya? Atas min. Fi muhalli, duduk di tempat nasbin. Nasbin maf'ul bih. Nasab. Nasbin maknanya bagi atas. Bagi atas. Bagi atas. Nasbin maknanya bagi atas. Sebab apa bagi atas? Sebab dia maf'ul bih. Walaupun hum tu bagi mati, tapi dia duduk di tempat nasab. Sebab apa dia nasab? Sebab dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya adalah bagi atas. Jadi dia tak tulislah nahum jadi nahuma, tak. Sebab kerana hum tu adalah dhamir mabni ala mati, ala sukun. Tapi dia duduk di raf'in fa'il, di tempat raf'in fa'il bagi na, manakala hum adalah fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi atas. Jadi dari sini kita dapat faham bahawa siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang pertama Tuhan bagi tahu dia akan hapuskan dosa. Sebab setiap manusia tak akan sunyi, tidak akan sunyi dia berdosa. Semua orang akan buat dosa. Bukan saja-saja nak buat, tapi terbuat. Yang tu Tuhan akan ampunkan. Dan adkhulna, adkhalna. Kami akan masukkan mereka. Siapa dia? Hum. Maknanya mereka itu orang yang beriman
dan juga orang yang bertakwa. Ke dalam mana dia masuk? Jannat, surga. Apa sifat surga tu? Naimi. Maknanya penuh dengan nikmat. Tak boleh nak bilang. Tak boleh nak sebut. Tak boleh nak gambarkan dengan perkataan. Tak boleh. Macamlah juga kita rasa pedas. Cubalah rasa pedas tu kita teorikan. Rasa pedas ni begitu begini, begitu begini, begitu begini. Lidah tebal, lebah rasa panas dan sebagainya. Tak sampai juga. Bagaimana boleh sampai rasa pedas tu? Ambil lada kita gigit. Dan kita tahu macam mana pedas tu. Kalau nak explain, tak boleh. Begitu juga nikmat di dalam surga ni, tak boleh nak explain. Tetapi kita hanya tahu bila kita masuk dalam surga. InsyaAllah kita boleh faham macam mana juga dia punya nikmatnya. Walaupun kita dah masuk pun, kita masih tak boleh nak cerita bagaimana naimi tu, tak boleh nak cerita. Sebab dia terlalu nikmat. Bila terlalu nikmat tu maknanya tak ada perkataan nak dicakapkan. Tak ada perkataan yang dapat menzahirkan kenikmatan itu. Jadi dengan ini habislah kita bab 1 hingga bab 6. Saya harap tuan-tuan Allah. Ustaz. Ya, saya silakan. Yang jannati Ustaz. Tu dia bukan ta marbutah kan? Tak terbuka. Ini lain ni. Ini jannati ni huruf dia. Oh, huruf dia. Huruf. Maksudnya ta terbuka tu bukanlah bermakna telah tahu ya, telah tidak ya? Yang ini jamak. Oh, jamak. Jannah itu satu. Ya. Kedua jannata. Oh, jannata. Jamak jannat. Oh. Jadi jangan salah faham. Saya duk gini tadi, minta maaf Ustaz. Yang saya explain tadi bukan. Okey. Itu lain. Maknanya surga. Okey, terima kasih Ustaz. Ditulis ini surga. Surga sama. Kalau satu jannah, kalau dua jannati. Kalau jannat ada alif ta. Ini ada alif ta ni. Tapi di sini alifnya diletak atas nun ni. Ada alif di atas nun. Ini bolehlah. Kaedah. Tapi dia ni adalah alif macam ni. Jannati. Ini adalah jamak. Jamak, okey. Jamak. Nun alif tu dah jamak dah tu. Jamak mana? Alif kecil dah atas tu. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Jannati. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey. Oleh kerana semua dah faham, maka kita nak pergi pada yang tadi balik. Yang apa dia tadi? Mana dia? Yang ni. Tuan-tuan nampak ni? Okey. Buku yang kita gunakan tadi. Buku yang kita gunakan tadi, cuba buka latihan dia muka surat 59. 59. Latihan. Muka surat 59. Jumpa? Semua orang jumpa? Jumpa? Okey. Dalam ni nampak tak yang saya punya notan? Nampak. Okey. Muka surat 59. Jadi oleh kerana semua dah faham, saya rasa tuan-tuan tak ada masalah lah untuk memberikan, untuk mengisikan tempat kosong dibagi. Dia bagi isim fa'il alimun. Yang pertama, alimun tu makna apa? Alim. Ilmu. Mengetahui. Ilmu. Orang yang tahu. Alimun. Fa'il. Ya. Fa'il ni orang yang tahu. Okey, kalau alimun kita dapat dia
isim fa'il dia adalah alimun. Jadi isim madhi dia apa? Alama. Alim. Alama. Alama. Kataan apa? Dia dalam bab apa dulu? Alama fa'ala. Jadi dalam bab berapa? Satu, Bab 1 kan? 5, 6. Bab 1. Berarti bab 1 amalah. Kalau satu jadinya apa dia? Amalah. Nah, Alama. Alama. alima. Oh, alima. Alima dia. Mudhari' dia ya. Lam Ya'lamu. lamu dalam bab berapa? Yang lamu. Bab 2. 3, 4. Bab 2 Empat. Bab 4. Jadi alima ya'lamu. Allah dia Ilman. pakai formula. Ilman. Ilman. Yang ain mati. Jadi Ilman. tulislah. Sini tulis alima, sini ya'lamu. Ada Isim maf'ul. Melayu pun. Ini orang Maf'ul. yang tahu yang ini orang yang Maf'ilun. jadi Maf'ilun. maklum. Maklum. Benda yang diketahui, benda yang dimaklumkan, benda yang diketahui lah. Maklum. Okey. Isim fa'il, If'al. isim Amal. Fi'il amal. isim apa? Fa'il amal. Fa'il amal. Fi'il amal. I'lam. I'lam. Ke lim. Lam. Tengok dia punya bab apa tadi? Fi'il amal. Bab apa tadi? Bab 4. Kalau bab 4 maknanya fa'ala. Jadi di sini adalah I'lam. kalam lim. Bapa Elam. Dia bab Bampat. bab 4 jadi bagi bawah lah kan. Okey. Bagi bawah ke bagi atas? Atas. Bagi atas. Kalau bagi atas Buku surat 31 Ustaz. lah. Jadi bagi atas. Oh. Bagi atas ke bagi bawah? Wah. Buku surat 31 Ustaz. Bab 3. Bab 3 kan? Bab 31. Alima ya lamu kan? Alima ya lamu. Kalau bagi atas bagi atas lah. Jadi lah. I'lam. Dia la La taflu. Taklam. Lam ta'lam. la ta'lam. Lam ta'lam. La taflam. Okey, tuan-tuan boleh isi dah tu. Di dalam kitab tuan-tuan tu Yang lamu. Lima yang lamu. Maksudnya? dia dalam bab apa. Maksudnya fa'alam. Okey, Yang lam. kedua. Baris kedua dia beritahu maktubun. Maktubun ini adalah Isim maf'ul. kalau isim maf'ul, dia isim fa'il dia apa? Katibun. 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 Masdar dia? Masdar dia Kataban. Kitaban. fa'il mudhari' dia? Ini mana berapa ni? Tu. Yak buru. Tubuh. Kalau fa'il mudhari' apa? Fa'il mudhari' dia ialah Yang tabu. yak Ini yak buru.
Kataba Tubuh. Yaktubu. kataba yaktubu kitaban Kataba yaktubu. pun. Lepas tu maktubun. Bun. Apa dia? Ek, ekbun. Uktub. Apa dia? Uktub. 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 Fa'il nahi. Ni Dan la takbu. La Tutup. Al-Tatub. jangan awak tulis. Okey. Yakburu. Yakburu ni fa'il mudhari. Mati dia. Kabura. Baru. Kabura. Kami. Dapat tak tutup sound? Kabura. Kabura. Kabura ya bu. Kabura. Kabura. Kabura ya bu. Yakburu. Kabura. Kabura. Mati. Yakburu fa'il mudhari. Dan mazdar dia. Jadi Apa mazdar dia? Kaburan. Mazdar dia adalah ibarat. 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 Kibaran adalah mazdar. Kabura adalah kabirun. Dalam kabirun. bab yang kelima. Simpan. Kelima isim fa'il dia adalah kabirun. Kabirun. Ya, tak ada. Maf'ul tak ada. Dalam bab yang kelima dia tak ada isim maf'ul. Tak ada. Kemudian amal dia, fa'il amal dia Tak ada. Tak ada. pun tak ada. Ini adalah ukbur. Ya, tapi ukbur. Begitulah seterusnya. Okey. Kalau dia punya fa'il nahi dia adalah la takburu. Jangan kamu Buru-buru. Jangan dulu. takbur maknanya kamu jangan sombong. Jangan sombong. Takbur. Jangan kamu La takburu. Tabu. Yang beri Tabar. Ni Ular. hisabur. Kabura. la tahsib ni adalah fa'il nahi. Nahi. Fa'il amal dia apa? Iksib. Sib. Iksib. Kabura. Iksib. Isim maf'ul dia Maf'ul dia ialah mahsib. Bud. Subun. Bud. Subun. Fa'il dia Fa'il hasibun. sibun. Maknanya orang Hasibun. Yang mengira. yang mazdar dia Mazda dia. Ya. Mazda. Kiraan. Isaba. mazdar Isabatun. Isbanun. Isbanan. banun. Isbanun. Isbanun. Banun. Okey. Khasin ba alif nun. Khasim ba'alid nun. Nun. Betul. Isbanun. Isbat itu adalah dia, Mazda. dia ni dengar daripada orang Arab cakap. Ada Oh. tak ada teori. Hasibun. Hasibun. Fa'il mati dia Isab. Hasiba. siba. Hasiba. Tarik dia Mudarik. Mudarik. Ya sibu. Hasibu. Yang sibuk. sibu. Ya sibu. Lekatlah.
Tuan-tuan terus masuk. Okey. Terus apa tu? Hasabah. Hasibah. Hasiba. Ya. Hasiba yahsibu. Hisba. Hasibah. 6. Ah, Bab 6 ke? Bab 6 lah, bab 6. boleh ikut kedudukan dia. Asalnya adalah nan. Hasibanan. Okey. Mahsibanan. Isim fa'il dia adalah hasibun. Isim maf'ul dia adalah mahsubun. Maksubun. Ihsib. Kemudian Okey. akhirnya la taksib. La taksik. Okey. Okey. Okey, baris berikutnya nuzulan. Nuzulan ni dia bagi mazda. Jadi kalau nak mazda, apakah dia bagi kepada nuzulan? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Page berapa ni saya baru masuk? Pasal apa? 59. Latihan. Yelah page berapa? 59. 59. Okey, syukran. Saya baru masuk. Okey. Tak nak tiga ni. Yelah 59 ya. 59. Okey. Nazar. Okey, nuzulan itu adalah mazda. Jadi dia punya matinya adalah Nazala. 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 Nazala yanzilu. Yazzilu. Yanzilu adalah bab yang Bab kedua. Ya kedua. Yazzilu. Bab kedua. bab yang kedua. Kemudian di mazda dia adalah nuzulan. Okey. Dia nazilun. Fa'il. Nazilun. Dia adalah manzul. Manzilun. Manzulun. Dan kalau fa'il amar turunlah Inzil. inzil turunlah. Inzil. Inzil. Kalau jangan turun la, La tanzil. itu saja. Okey. Mudah ya kan? Okey. Jadi kalau itu isikan. Okey, yang terakhir imsah. Imsak. Masaha. Imsah. Apa makna dia? Makna dia. Masaha. Masaha. Sapu. Makna dia apa? Imsah. Apa makna imsah? Sapu. Maknanya pasapuan. Sapu. Padam. Padam. Pemadam. Masaha. Padam. Pemadam kan? Pemadam. Eraser. Eraser. Imsah. Imsah ni fa'il amar. Makna dia adalah Padam lah. Padam lah. Padam lah. Okey. Kalau jangan Mati. padam, la La taks. tamsah. La taksa. La taksa. Tamsah. Fa'il nahi. Isim maf'ul Simau. So. Yang kena padam Mamisa. Yang kena padam. Mamsuhun. Mamsahun. Mamsahun. Mamsuhun. Min tambah wang kan? Okey. Mamsuhun. 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 Macam maktubun Mamsuhun. Isim fa'il. Isim fi'il jadi Isim fa'il is sa. maksumun. Tak ada. Mim tak ada lagi. Mim tak ada. Tak ada. Dia tadi Kepada sin. sin. Masihun. Masihun. Masih ada mim. Pasal dia perkataan dia mim. Masihun. Masihun. Okey. Got it. Masihun. Masihun. Okey. Madi dia adalah Madi masaha. masaha. Masa. Masya Allah. Apa masaha? Yamsihu. Makna masaha. Masa Padam. telah Padam. padam. Padam Dia lagi telah padam. Dia telah padam. Dia telah padam. dalam mudarik dia Yamsihu. 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 Yamsahu. Sorry. Yamsahu. Bab berapa tu? Bab. Dalam bab apa? 3. Berapa tu? Jadi Bab 3. Yalah, bab nombor berapa? kemudian dia punya mazhar dia Mazda dia
Ha. Masaha. Masahan. Masaha. Masahan. Mashan. Oh. Dan Mas'an. dia adalah Mashan. Mashan. dia adalah masihun, orang Masihun, orang yang buat. Oh. Yang kena yang kena sapu Mamsuhun. mamsihun. Mamsuhun. Mamsihun. Mazda dari Mazda. imsah adalah sapulah. Jangan sapu latam La tamsah. La tamsah. Lam tasah. La mamsah. dapat dah? Bukan mamsah, tamsah. Tamsah. Oh, la tamsah, na'am. Ta, ta. Lam tahsah. La Mudari, mudari. tamsah. Dapat semua? Mudari, mudari. InsyaAllah boleh. Mudari. Yamsahu. Mudara. Yamsah. Yam. Yamsahu. Yam Yamsahu. 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 mazda dia masahan. Masahan. Okey. Nasahan. Masahan. Sihun. Masihun. Tukang padam. Mamsuhun. Bab 3 Mamsuhun. Dan Bab 3. sapulah fa'il amar. Lepas tu fa'il nahi dia adalah la sah. La tah. Jangan Sah. bawa padam. La tamsah. La tamsah. La tamsah. Bila nak habis. Okey? Boleh ulang balik Ustaz? Boleh. Ulang jawapan Boleh dia lah. sekaligus. Saya Tujuh. masuk. Dia banyak ni. Ya Tengok ke? rekod lah. Tengok recording. Selagi lalu nak Okey. Ada recording. Okey. You see the recording. Alright. Ambil Ada record saya lupa. Okey. Ha. okey. 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 Yang kedua. Di bawah Waduh. hubungkan kata di kotak Fi'il madhi, fi'il mudhari', okey. sebelah kiri Ini sesuai dengan menarik. sesuai dengan membuat garisan. Jadi sekarang ni kita ambil dia ba'id. Ba'id dia nak sambung ke mana? Idun. Ni Mazda ni. Kena tahu dulu Mazda ke apa dia? Sifat musyabahah. Dia sebut Mazda dah. Ni isim zaman. Ini isim zaman ni. Isim Sifat musyabahah bawah sekali. ba'idun. Apa makna tu musabahah tu? terlepas. Tak sambung ke? Selepas tu lah. Baik. Ba'id Sifat musabahah. Sifat ke? Tak ada. Madi, mudhari, masdar. Ba'id mana apa? Jauh. Jauh. Jadi Baik jauh. Tempat lah. Isim, Oh zaman lah. isim makan. Sifat this is not mushbahah. jadi Sifat sifat. mushbahah. jadi dia sifat. Oh. Naam. Sifat kita sambungkan kepada Sifat sifat mushbahah. Yang bawah sekali. musyabahah. Musyabahah. Jadi ba'id sambungkan dengan musyabahah. Alright? Naam. Kemudian syukran Masdar. Mazda. disambungkan kepada Masdar. Syukran jiddan. ya Okey. yakruz Yaqra'u. Barik. Mudhari. Dorek. okey. Yaqra'u. Mudhari'. Mudhari. Maf'udun. Maf'ulun. Maf'udan. Maf'ul. Maf'ul. Mas'ul. isim maf'ul sambung kepada isim maf'ul. Okey. Isma apa Ismi. Amal. 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 Amir. Amal. Isma. Fi'il amal. ya saya apa makna dia? Dengarlah. Dengarlah. Listen lah. Okey. Listen. Okey. Sambung ke mana? Apa tu? Ismi. Fi'il amal. Isma Amal. fi'il amal. Ya. Amal. Fi'il amal. Betul. Kirun Zikirun. Mazda. Zakirun. apa ya? Isim fa'il. Isim Okey. fa'il. Simpan. Asurun kasurun Madi. Kasurah. Majid. Madi.
Madhi. Eh? Madhi. 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 Pada fa'il madhi. Ha. La takfur. Nahi. 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 Okey, habis dah. Nahi. Habislah 59. Semuanya lulus. Okey. Oh, ini belajar page 59 je ya Ustaz? Sekarang masuk page 60. Oh, daripada awal tadi 59 lah ni ya. Berasap. 58 dah lah. Oh, 58 dah belajar. Okey. Dah je proses. Ada. Okey, fine. Okey, sekarang muka surat 60. Okey. Okey. Jawapan yang benar dalam memberikan dengan membuatkan lingkaran pada huruf dia A, B, C, D gitu. Soalan dia, bentuk mazhar itu bersifat sama'i. Maksudnya ialah Mendengar. Samai. Tidak memiliki khusus. mazhar bersifat Inilah. B. B lah, tidak memiliki pola khusus. A ke B ke C ke D. B. Tak tahu. Kata saya B. Dia kata B. Mana satu? Mana yang B. Tidak memiliki pola khusus. itu. Samai kita dengar kan orang Arab cakap. Ya. I think they should go to B. Tidak pola khusus. Tidak memiliki B, pola B, B. khusus. B. B. Kemudian hamzah fa'il amar untuk semua wazan merupakan hamzah Hamzah. Hamzah wasal. hamzah wasal ke hamzah ke Hati. mamdudah. Wasal dia. Hamzah. Amar. Wasal. Wazan merupakan hamzah. Bukan hamzah wasal, hamzah. Alif. Alif. Amal. Hamzah pada fi'il amal. Tawasal. Kita tahu hamzah wasal ni apa dia? Hamzah qat'i apa dia? Hamzah qati'i ada Hamzah. Hamzah wasal huruf sad. Ada B. Qat'i. alif. Qat'i. Alif tak ada hamzah. Alif je. Jadi mana satu? Alif A, B, C ke D? A, B ke D? C. A. Jawabnya adalah A. Sebab dia hamzah Hamzah wasal. bukan qat'i. Ya sad. Balik Okey. Hukum asal fi'il lazim. Kita balik dengan nota kita baru kita bincang tadi. Okey. Okey. Hukum asalnya fa'il lazim. Fa'il Fi'il lazim lazim. tidak memiliki bentuk Maf'ul. fa'il lazim tidak memiliki bentuk Si. apa dia? Isim lazim. Lazim. C. Isim maf'ul ke? Okey. Nombor 4. Hasuna. Tak, nombor 3 berapa jawapan C? C. C ya? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey. Nombor 4. Hasuna. Adalah Fa'il. isim fa'il. Hasuna adalah Tidak ada di. Akunun. Tidak ada di sini. Di. Hasuna. Fa'il dari Rasa saya tak ada lah. B. Tak ada Ustaz. Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Asinan. Jadi Asinun. tak ada. Tak ada. Kalau ada apa? Kalau ada Hasanah. Hasan. Hasuna. Kalau Hasun. ada. Hasuna ni kalau dia ada, katalah ini kata tak ada. Ini fa'il. Kalau sepatutnya dia ni apa? Isim Ini fa'il. Itu isim fa'il. Nah. Ni isim fa'il kan? Kan. Ini Kalau ada di hasanah lah. Hasuna Badi. Okey, Hasanah dia jadi hasanah. Ya, tahu. Bagi atas makna hasuna. Fa'ula. Hasuna. Dia Fa'ula. Yasinu. bagi atas satu. Yasunu. Dia bagi dua. Ini adalah, Hasanah. ini apa ni? Ini adalah, Isim fa'il dari hasanah. dia adalah Ini ni fa'il. Apa ni? Fa'il. Isim. Isim fi'il. isim dari Hasuna. Hasinun. Hasinun ada.
Alat Hasuna. dia tanwin tu tak ada tu. Tanwin tu. Hasuna. Tak ada. Tapi kalau ada apa dia? Ini Hasuna. Hasinun. Hasunan. Hasinun. Hasunan. tak ada. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, kalau Yalah. sunnah ni duduk kat mana? Madi. Hasuna. Di. Madi tu. Fa'il madi, Madi. bukan isim. Isim fa'il dia. fa'il. Isim fa'il dia adalah hasuna. Tak ada dalam Tak ada, jawapan. tak ada. Ada dia sifat. Hasuna. Ha? Okey. Oh, sifat. Ini sepatutnya madi. Madi. Fa'il madi lah. Fa'il madi lah. Patutnya. Okey. Okey, yang kelima. Mana Jawapannya tak ada kan? perkataan berikut benar? Jawab dia tak ada. Benar. Nombor 5. Pernyataan berikut yang benar tentang fa'il. Okey. Okey. Suruh kata kerja fa'il, pasti fa'il tetapi tidak semua fa'il kata kerja. Semua kata kerja pasti. Cakap pernyataan Ini berikut adalah- ini benar. Tapi tidak semua fa'il kata kerja. Betul. Betul-betul. Apa dia? A, B, D. A. Semua orang setuju dengan A? A. Semua setuju? Suruh kata kerja fa'il. Okey, jawabnya A. Okey. Okey, nombor 6. Isim maf'ul daripada zahaba adalah isim maf'ul Zahaba isim maf'ul. A. Mazhubun. 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 A. Mazhubun. mas A. Mazhubun. dalam contoh Mashhubun. masjidun Masjidun. adalah isim zaman ke, isim makan ke, isim alat ke, isim mazhar. Izin Alat. Isim B. Ada isim alat. Makan. Isim makan. masjid. Tak. Masjid. Masjid. Tempat. Masjid. masjid. Isim alat. Alat. Makan. Tempat. Bukan. Oh, Alat. tempat. Isim makan. Bukan. Makan. Jadi dia isim Masdar. bukan mazhar. Isim makan. B. Ada Okey. isim Alat kan? ataupun isim Alat jadi Makan. masjid. tak boleh masuk. Mim Isim bawah. makan. Alat. Isim makan. Bukan, tak boleh makan setempat. Yalah masjid. Yalah, Makanan betul. masjidun. Masjid No. That is tempat a sujud. nama. Lah, Jadi atau jawabnya zaman alat. masa. Saya kata alat. Oh, alat sujud. jawabnya B. Tempat kita sujud. Bukan alat. Tempat Jawab dia isim makan. Makan. Alat jadi tempat masjid. Mim bawah. Okey. Masjid. Masjidun. Dah berapa dah betul tuan-tuan buat? Berapa jawapan di Oh, masjid lah. dia pun Ustaz? Nombor 7 jawapan dia apa? Lah, Makan. makan. Tempat makan. Makan. Mim atas. Makan ke zaman? Tempat sujud. Makan Zaman masa. Masa. Okey, garis. Okey. Mazun dari bab 1. Orang kabut lambat masuk ni. Dan bab surat nombor 1. 8. Berikut kita masuk mazun dari bab 1 betul. Bab 1. Apa yang betul ni? Ya, semua tu kataba, nazara tu semua bab 1 lah kan. Tadi Bab Kecuali. kataan ini Kecuali. Oh, berikut termasuk mazun dari bab 1. Kecuali. Betul. Oh, kecuali. Tengok satu. Wah, ini makna tak tahu ni. Masjid. Kata Bab satu. nasara, nampak, zahabat, Betul. Kataba. Katiba. B. kecuali satu zahaba. bukan bab 1. Bukan saya zahaba lah. Zahaba. Zahab. B. Kalau jawab zahaba bab berapa? Zahaba. Apa makna ni? Apa pergi? Telah pergi. Zahaba telah pergi. Telah pergi. Telah Telah pergi. Kita masuk mauzun. What is mauzun? Zahaba. Zahaba yang Bab 2. Bab 2. Bab 2 taklah. bab 2 apa dia? Jadi Fa'ala yaf'ilu. Zahaba ibu. iyad zibu. Iyad Habu. hibu. Ibu. Yazhabu. Iyad hibu. Nasara yang suruh. Okey. Bab
Bab 2 kan tadi? Bab 3 lah. Oh, bab 3. Okey, okey. Zahabah. Zahaba, B yazhabu. B. Bab 3. Okey. Maksudlah mauzun. Kata Mauzun. Maksudlah mauzun. mauzun bab fa'ala bab 1 lah. Bab 1. 8 tu Zahabah ya Ustaz. Yalah, yang tadi bab 3. Bab 3. Okey. Nombor 8 jawapan di B. B. Nombor 9. 9 fa'ala termasuk mauzun bab. Mauzun. C. Wah, ni 1 2 3 pun masuk bab 3. Bab mana satu? Bab 3. 1, 2, 3. 1 2 3 lah fa'ala. 1, 2, 3. Okey. Okey. Ah, Okey. mana ni? Siapa yang tak yang kurang faham? Jawapan dia 1 2 3. Yalah, Ya. fa'ala. Balik Lepas tu you can split into 3 bab. Pasal dalam Ada 3 bab. 1 2 3. Ya. Got it. A B C lah. Okey, Mana tak yang baca. terakhir sebenarnya jumlah Jumlah wazan sulasi mujarrad. berapa semua sekali jumlah? 12. Jumlah wazan. wajib 22 lah Ustaz. Yang kita Sulasi. pernah baca 22. Tak Enam. salah dalam nota. 6 ya. Mana satu jawab dia? 12. 6. 6 6. Okey. 6 6. Dia Sorry. 6, 6. jawab dia. 6, 6. B. Okey. Okey. Berapa soalan dapat betul? Semua betul. Okey. Okey. InsyaAllah Wow. kita sulasi mazidah. Mazidah untuk minggu akan datang. Masya Allah. Ini mazi yang tambah Ustaz kan? Ya. Ini mazi yang tambah ke? 4 huruf kan? 4 huruf kan? Bukan mesti 4. Boleh jadi Tambahan tambah Okey. tambah daripada 3 lebih daripada 3 lah. 5 bulan. Harfaini. Hari ni 25. Minggu depan dah masuk bulan Mei. Cuti. Kita cuti sebulan. Okey. Kita akan kepada bulan 6. Okey. Bulan 6, 25 adalah hari Ahad. Jun dalam bulan 6, Jun yang pertama adalah 6 bulan. 6 bulan 6. Jadi kita sambung balik kita punya kelas ni. Kita sudah cuti bulan Mei pada 6 hari bulan 6, hari Ahad. Oh insya-Allah. Jadi kita akan bercuti lah ni ya. Cuti Cuti bulan 5 cuti. No, Amin minggu depan dah boleh cuti lah ya. Dah boleh cuti dah, dah boleh balik. untuk Tak ada vaccination mana boleh balik. hari ni dah dah. Jadi kita cuti kan 6 hari bulan 6 baru start balik. Start balik 6 bulan 6. Insya-Allah. Tapi yang Najam pun tak buat kuih lagi lah Ustaz. Orang buat kuih semua tunjuk-tunjuk aja boleh ada kelas. Masa cuti bulan. Okey. Okey insya-Allah. Jadi Lama cuti. dulu. InsyaAllah 6 bulan kita mulakan dengan muka surat tentang muka surat 62 tentang sulasi. Mazid. Mazid. Jadi kita InsyaAllah selamat berhari raya. Selamat habis. Menyambung puasa dulu Ustaz. Maaf Zahir batin ni Ustaz. Maaf Zahir. Ada jumpa dengan Lailatul Qadar. Insya-Allah. InsyaAllah kita hari raya. Sama-sama Ustaz. Puasa 6. Puasa 6. Habis puasa 6, raya puasa 6, baru kelas kita start. Alright. Jadi 6 hari bulan 6 tahun 21. Jadi kita start kelas balik. Insya-Allah. Puasa, sesudah raya, sesudah puasa 6. InsyaAllah. Sudah puasa 6. Okey insya-Allah. Bulan 6. Tidak kelas hari Ahad, tapi kelas hari Selasa masih ada minggu depan. Oh minggu depan ada. Minggu 20 berapa? 26 27. 27 ada. Untuk Kelas satu. Balarah. Malarah. Malah ada 7. Malarah. Malah Okey 27 Balarah. Ada soalan?
berkenaan dengan apa yang kita bincang tadi? Ada jawapan yang tak jelas? Boleh refer balik Ustaz. Latihan-latihan tu kalau refer balik dengan nota-nota sebelum tu, insyaAllah dapat jawab dah. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sini dulu. InsyaAllah. Apa yang nak bincang lagi? Sekejap, kita boleh tunggu. Tak ada ya? Okey, tak ada Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil